Boleh kita mulakan? Boleh Saya ingin mulakan forum malam ini dengan ingin mengajukan soalan kepada Tuan Kamarul, iaitu dalam negara kita ini salah satu pendekatan yang digunakan untuk menangani apa yang dikatakan unsur-unsur keganasan ialah menggunakan akta ISA, iaitu yang ditahan tak diberikan hak untuk bersuara dan hak untuk mendapatkan khidmat nasihat guaman dan sebagainya, hak-hak lain yang dinafikan oleh akta ini. Dan akta ini mendapat sokongan oleh sebahagian pihak dan juga dibantah oleh sebahagian pihak yang lain. Apakah mereka-mereka yang membantah akta ini dianggap sebagai mempertikaikan akta ini dan boleh dicas sebagai melanggar ataupun menentang pemerintah ataupun ulil amri dan sebagainya, ataupun apakah yang dimaksudkan melalui pemahaman dari segi undang-undang, pemahaman ulil amri dari segi undang-undang ini? Kalau boleh Tuan huraikan tentang ini, dipersilakan. Betul. Akta Keselamatan Dalam Negeri ini yang kita guna pakai, yang kerap diguna pakai untuk menangani masalah-masalah, bukan sahaja masalah-masalah terorisme, tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan national security ataupun keselamatan negara. Dia memang melibatkan secara teorinya penafian hak-hak yang lazim. Misal kata kalau kita ditangkap dalam keadaan biasa, kita kita mempunyai hak-hak yang lazim seperti hak untuk mendapatkan khidmat nasihat peguam, hak untuk kita mendapatkan trial ataupun perbicaraan dalam jangka masa yang cepat. Tahanan di bawah ICA melibatkan 60 hari yang pertama itu memang melibatkan penafian sama ada daripada segi substantif ataupun teori, sama ada daripada segi cara di mana pihak polis mengendalikan siasatan itu pernah dipersoalkan hak-hak, misal kata hak untuk mendapatkan khidmat peguam. Jadi daripada segi mempersoalkan penggunaan akta ini, kita merujuk kepada status perlembagaan persekutuan sendiri di Malaysia ini sebagai undang-undang yang tertinggi, what we call a supreme law, undang-undang yang tertinggi. And perlembagaan persekutuan ini adalah satu perlembagaan yang sekular, bukan satu perlembagaan yang berteraskan apa-apa fahaman agama ataupun doktrin. Ia adalah satu perlembagaan yang sekular. Perlembagaan yang sekular ini membenarkan di dalam proses perlembagaan itu sendiri untuk kita mempersoalkan cara penggunaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak dalam penggunaan pakai ISA itu. Tidak ada siapa yang menafikan bahawa mengikut undang-undang yang lazim, pihak polis mempunyai kuasa untuk menggunakan pakai ISA itu sebagai salah satu cara untuk menangani masalah-masalah ini yang melibatkan keselamatan negara. Tetapi persoalan dia, apabila kita menggunakan ISA itu, di dalam menggunakan ISA itu, proses di mana kita gunakan, apakah ciri-ciri yang membawa kepada pihak polis menggunakan ISA itu, apakah ciri-ciri yang membawa kepada apakah dasar ataupun asas penahanan itu sendiri, apakah ianya bersifat mala fide ataupun bermotif yang lain daripada motif yang dibenarkan oleh undang-undang, bermotif terselindung, bermotif politik dan sebagainya. Ini semua boleh dipersoalkan mengikut tata cara yang dibenarkan oleh perlembagaan itu sendiri. Di dalam tata cara yang kita kenali sebagai semakan kehakiman, mahkamah-mahkamah sivil mempunyai kuasa untuk melihat sama ada tata cara ini telah diikuti oleh pihak polis dan Kementerian Dalam Negeri dalam menggunakan pakai ISA itu, sama ada penahanan itu adalah bersifat bona fide ataupun bersifat ikhlas ataupun ianya berteraskan apa-apa motif lain yang terselindung. Dalam kita mempersoalkan itu, persoalan yang kita bangkitkan itu dibenarkan oleh perlembagaan persekutuan itu sendiri. Jadi kalau soalan ditanyakan pada saya tentang maksud ulul amri itu, saya
boleh bagi daripada segi undang-undang fahamannya, tidak ada kuasa yang tertakluk dalam diri seseorang seperti raja ataupun king or monarch di Malaysia ini. Kita adalah demokrasi berperlembagaan. Maksudnya di sini dalam demokrasi berperlembagaan ada separation of powers ataupun doktrin pembahagian kuasa. Pembahagian kuasa ini di antara eksekutif ataupun kerajaan satu tiang, yang satu lagi adalah judiciary ataupun kehakiman, yang satu lagi adalah badan undang-undang ataupun legislature ataupun parlimen yang menggubal undang-undang. Power is shared, separated antara tiga dan dikongsi. Dikongsi berteraskan apa? Berteraskan perlembagaan sebagai undang-undang mutlak ataupun undang-undang agung. Jadi kalau kita hendak identify yang mana satu ulul amri itu, kita kena lihat kepada undang-undang yang tertinggi, iaitu undang-undang perlembagaan itu sendiri. Dan apakah proses yang dibenarkan oleh perlembagaan itu, itulah yang dibenarkan oleh ulul amri pada saya. Itulah ulul amri. Sekiranya perlembagaan itu membenarkan persoalan, kita membangkitkan challenge ataupun persoalan tentang tata cara digunakan sesuatu kuasa yang kita ada itu, penggunaan kuasa oleh orang-orang yang mempunyai kuasa, oleh pihak polis dan sebagainya, itu adalah tata cara yang dibenarkan di bawah undang-undang. Itu adalah perlembagaan itu sendiri. Itu adalah undang-undang mutlak di negara ini, memberikan kepada kita hak untuk mempersoalkan dengan cara mengikut undang-undang dan prosedur undang-undang. Of course, kalau kita mengikut cara di mana kita pergi ke take up arms ataupun mengambil senjata dan mengisytiharkan peperangan kepada Yang Bertuan Agong, itu bukan cara yang dibenarkan di bawah undang-undang. Itu adalah cara-cara yang melibatkan isu-isu terorisme. Jadi maksud saya bila kita mempersoalkan itu, kita mempersoalkan mengikut prosedur yang dibenarkan oleh undang-undang, dan itu adalah undang-undang sendiri. Jadi kita tak boleh membangkitkan isu, tak timbul isu pada saya terdapat satu challenge kepada ulul amri ataupun ketidakpatuhan kepada ulul amri, sebab ulul amri di sini sudah berbeza daripada segi maksud. Di bawah undang-undang ia mestilah merupakan perlembagaan yang sekular tersebut, dan pengagihan dan pembahagian kuasa di antara tiga yang saya sebutkan tadi, eksekutif atau kerajaan, badan yang membuat undang-undang iaitu parlimen, dan juga kehakiman iaitu judiciary. Di dalam balance of power dalam demokrasi inilah merupakan ulul amri kita. Jadi kalau kita nak tanya tentang sama ada ianya merupakan satu cabaran ataupun tentangan, kalau sekiranya ulul amri membenarkan, iaitu perlembagaan membenarkan, tidak timbul pada saya isu tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Kamarul di atas lantaran awal yang diberikan pada kita yang menyentuh tentang definisi ulil amri dari segi perspektif undang-undang, dan tanya untuk beliau kerana menjimatkan waktu, menjawab dalam masa yang kurang. Terima kasih. Mungkin untuk berikan peluang kepada panel kita yang seterusnya. Apapun, kalau kita boleh buat sikit ringkasan apa yang beliau sebut, dari segi undang-undang, ulil amri bukanlah tertakluk kepada satu batang tubuh ataupun mana-mana individu. Ianya tertakluk kepada dinisbahkan kepada undang-undang itu sendiri.